Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, selalunya kita hadirkan caller ataupun tetamu. Tapi hari ni orang kata, alah, kita beri laluan pula kepada orang-orang yang berkongsi cerita-cerita seram kepada kita pula. Takkanlah ada orang asyik tetamu je kita hidangkan kepada korang. Kesian jugalah kepada mereka yang bagi cerita seram kepada kita tapi tak dikongsikan kepada anda semua. Ada yang nak cerita bis tapi tak tahu macam mana nak deliver dengan baik kan. Dia kata, abang lah cerita kan, saya tak pandai lah nak cerita. Lepas tu aku ada juga suruh, awak je lah cerita. Sebab selalunya pencerita ni, sebab dia yang mengalami, vibe dia lagi best tau. Betul? Tapi sebabkan aku pun dah dengar cara dia cerita, tak apalah. Kita lah cerita okay. kan. Tapi tak ada masalah kan. Asalkan dia orang nak kongsi, kita sudi. Tapi jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jangan lupa juga follow our social media. Lagi-lagi TikTok, description ada linknya. Okay, lagi satu, kalau orang kata nak buat sumbangan bis, pun kita ada letak nombor akaun di bawah. Dan terima kasih juga aku nak ucapkan bis yang mana dah bagi orang kata donation melalui terus ke akaun kita. Sebab kita pun tak sangka bis, kita ada supporter yang sampai sudi nak bantu, sampai tahap nak bagi duit banyak macam tu. Faham? Okey, cerita malam ini aku rasa macam, sebabkan aku ada satu cerita je. Kau pula ada berapa cerita untuk disampaikan malam ni? Aku tak ingat. Aku banyak macam sebab tu. kau rasa kau banyak, kau mulakan dululah. Aku mulakan dulu. Okey, aku mulakan dengan besya-besya tu. Kan. Okey. Kita ikut tahap lah. Okay, baik. Pengirim cerita namanya, aku bagi nama Dian lah. Dian ni dia belajar di sebuah college di Kuantan, Pahang. Aku bagi nama tempat je, tapi college tu dirahsiakan lah, walaupun aku tahu. Macam tu. So macam biasa Pis, kalau cerita kat college ni selalunya student bila baru masuk lah. Okay, dikatakan tempat yang college Dian belajar ni ada 4 tingkat, dan Dian duduk di tingkat yang ketiga. Okay, jadi masa tu jadi satu orang kata tanda tanya, kenapa tingkat 4 tak ada penghuni. Sebab dia kata semua ada penghuni kecuali tingkat 4 memang kosong. Kalau nak kata tak, pelajar tak cukup, masa tu rasanya ramai. Okay. Semuanya macam dia packkan selagi yang boleh. Kan. Tapi sayanglah tak guna. So cerita dia balik pada bilik dia. Kejadian yang berlaku ni, cerita seram ni di bilik dia. Dia ni, dia selalu diganggu tau. Maksudnya diganggu ni dia agak biasa dah, diganggu. Tapi bila dia masuk kat tempat belajar yang baru ni, dia rasa macam gangguan dia tu dah lain macam. Dah makin teruk. Okay, bila Dian masuk belajar dekat tempat yang baru ni, setiap kali pukul 3 pagi Dian akan terjaga sendiri. Maksudnya dia kata 3 pagi je, kau tahu tak, tutup mata selalu kalau orang normal lah, kau tutup mata bangun kan, tengok jam dulu kan, macam tu kan. Tapi yang kali ni Dian cakap bila dia bangun, dia terus celik dan segar. Bila dia segar, dia dah susah nak tidur balik. Dia terus rasa macam ada something yang ganggu dia. Dia ada rasa vibe yang tak sedap,
tak senang dan buatkan dia rasa gelisah. Dan dia kata dia tak nafikan kalau benda tu gangguan daripada makhluk halus. Sebab sebelum ni dia tak pernah dapat benda tu, hanya dapat bila dah masuk belajar dekat tempat tu. Okay, jadi benda tu berlaku sekitar 3 ke 4 hari. Jadi bila hari kelima, okay, hari kelima ni sama gang, 3 pagi dia terus celik. Tapi masa dia celik kali ni, okay, selalu bila dia celik bangun tak ada apa-apa yang berlaku bis. Tapi kali ni masa dia celik je mata, dia kata okay, dia dengar satu suara yang memanggil dia tau. Manggil tu bukan dalam bentuk suara bis, bentuk yang macam kau faham tak, hati kau ni rasa macam terpanggil untuk buka pintu. Macam tu. Dia macam Dian. Tapi benda tu dia kata terdengar di otak. Okay. Lepas tu dia buat tak tahulah kan, buat tak tahu. Dalam bilik dia ni aku cuba terpinci kan, ada lebih kurang 4 orang, di mana ada 2 bilik, 2 katil double decker, 1 bilik air, 2 loker. Macam tu. Jadi masa dia tengah baring, dia pun tidur dalam keadaan mengiring lah, mengiring ke kanan macam tu kan. So dia kata buat tak tahu lah, walaupun dengar kan. Lepas tu dia kata dia terdengar satu bunyi orang berjalan dengan guna lutut. Faham tak? Dia bunyi, aku tak tahu lah boleh dengar tak kamera kan. Macam bunyi guna lutut tau, tapi dalam keadaan yang dihentak-hentak. Okay, mula-mula dia hanya dengar dekat kawasan ruang tamu. Okay, tempat belajar ni atau tempat dia tidur ni, dalam bilik dia tu ada ruang tamu kat luar. Bilik-bilik, maksudnya walaupun dia satu kolej asrama, dia setiap bilik tu dia ada ruang tamu dan 2 lagi bilik dalam tu. Faham tak? Okay, baik. Jadi dia dengar bunyi jalan tu di ruang tamu dia. Dia dengar. Okay. Bila dia dengar, dia biar je. Tapi makin dia biar, dia dengar bunyi itu makin kuat dan menghala ke arah dia. Jadi dia dengar. Dia cuba macam husnuzon lah, ini perasaan aku je ni, tak ada apa ni. Sampailah dia dengar bunyi tu masuk kat dalam bilik dia, dan lalu sampai dia terasa satu angin yang lalu kat muka dia. Dia lalu. Memang seakan-akan memang dia nampak, dia kata ada bayangan, walaupun dalam bilik dia gelap tapi ada lampu kecil yang dibuka, yang betul lalu sampai terkena angin tu kat muka dia. Masa ni memang dia rasa tak sedap hati. Dia cuba buka mata, dia cuba tengok kawan dia yang tidur dekat bawah. Dia ni duduk katil atas. Aduh, macam mana nak kejut member aku ni, dia kata macam tu. Tiba-tiba dia lagi rasa, alamak, benda ni memang kat belakang aku. Belakang dia tu, dikatakan ada gap sedikit antara dinding dan juga katil dia. Dan benda tu betul-betul kat celah tengah antara dinding dan katil dia tu. Dia kata ada kat situ lah. Lepas tu, bila dia dah rasa macam tu, dia biar je, dia tutup mata balik. Sampailah esoknya tu, dia terjaga. Tapi masa tu dia kata dia tidur dalam keadaan yang sangat takut lah. Sangat takut. Tapi dia cuba ceritakan kat kawan-kawan dia, diorang ni. Tapi bila dia cerita kat kawan-kawan diorang ni, kawan-kawan dia tak percaya. Dia macam sedih lah masa tu kan. Dia dah cerita dah, tapi kawan dia tak percaya. Tapi esoknya tu, kawan ataupun sahabat kat bilik sebelahnya tu pula diganggu sampai dirasuk. Start pada tu barulah kawan-kawan dia ni percaya apa yang dia cerita. Itu cerita yang pertama, Pis. Nanti ada kesinambungan dia. Tapi okay, kau nak aku teruskan dulu ke, atau kau nak aku pass kat engkau cerita engkau ni? Aku nak tanya soalan pun tak boleh, sebab ni soal cerita pun daripada orang. Tuan Ara Musambang tak tahu nak jawab. Cuma aku nak tertanya-tanya tu, jarang aku dengar hantu pakai lutut. Itu je. Tak, dia aku rasa dia cuba untuk gambarkan yang keadaan dia hentak tu kuat. Macam bukan orang normal berjalan lah. Orang normal jalan atas lantai kan tak ada bunyi kan. Tapi kalau dihentak-hentak yang macam seakan macam tu, dia akan dengar. Macam tu. Aku rasa kau teruskan, aku nak tahu kesinambungan ni. Kesinambungan dia. Okey, baik.
Jadi misteri ni masih lagi berlaku kat dalam bilik tu. Masih malam bis. Cerita semua malam. Dia tak ada yang pagi. Kisah kali ni dia tidur okay, masa aku bilik dia tu rumah dia. Tapi kali ni dia tidur kat bilik kawan dia sebelah. Kan aku cakap satu rumah tu ada 2 bilik. Bilik dia sini, tapi kali ni dia tidur kat sebelah sini. Okay. Jadi macam aku cakap, satu bilik ada 4 katil double decker. Kan? 4 katil double decker. Dan kali ni dia tak tidur atas. Dia bawa tilam dia, kan, pergi kat bilik bilik sebelah. Dia tidur atas lantai lah cerita dia. Okay. Sebabnya dia kata lagi satu, bila malam kau tidur atas panas, dia tidur bawah sejuk, dia kata. Double decker. Tapi ya, betul, aku pun sama macam tu. Kaki kipas tu aku rasa. Kalau kau kipas tu kena lah. Macam aku bapak panas ya. Macam tu lah. Dia tidur bawah. So bila dia tidur bawah, ada kejadian yang pelik berlaku lah. Okay. Aku terangkan dulu keadaan bilik tu. Katil double decker ni, dia ada satu sini, satu sini. Sini ada loker 2. Dan berdepan dengan satu katil ni ada tandas. Dekat sebelah loker ni tadi, sini ada pintu keluar yang mana terus menuju ke ruang tamu. Faham Baik. Dia tidur dekat sebelah katil yang kat sini bawah. Okay, masa dia tidur tu, dia tidur sama. Dia terdengar satu bisikan yang sama. Dian. Macam tu. Bisikan dia dengar. Dia memang tak nak buka mata kan. Tapi kau faham lah, manusia ni ada rasa ingin tahu kan. Bilik dia ni dalam keadaan gelap. Dian sebenarnya tak suka tidur dalam keadaan gelap sebab dia mungkin ada trauma, aku tak tahu lah. Tapi aku dulu sama, ada tabiat sama. Tapi kali ni aku kena tutup lampu untuk tidur. Cuma kenapa dia tutup lampu, kawan-kawan dia ni semua ni, dia tak boleh tidur dalam keadaan yang terang. Sebab dia kata nanti migraine. Jadi apa yang dia dan kawan-kawan dia buat, dia buka lampu tandas kan, tapi dia tutup pintu. Jadi ada cahaya yang melimpah keluar yang terangkan sikit bilik diorang tu. Okay. Jadi dia pun tidur. Masa dia tidur tu kan, okay, kan dia dah dengar suara bisikan tadi tu kan. Dia dah dengar suara bisikan tadi. Masa dia buka mata, mula dia tengok kat pintu luar tu. Tapi bila dia tertengok ke sini, di antara di antara katil dan pintu bilik air, ada satu lembaga hitam besar berbulu tengah pandang dia. Besar antara tu. Tapi dia kata wajah dia tak jelas sebab belakang tu cahaya kan. Benda tu depan tu. Jadi dia memang tak nampak sebab gelap. Dia dah ketakutan. Alamak, dia kata dia cuba tidur balik. Dia nak buat tahu, dia selubung. Okay. Lepas tu kaki dia dalam keadaan yang takut tau. Dia gesek kat kaki lagi sebelah. Sebab dia dah ketakutan. Macam kau tidur keadaan kaki kau sejuk. Macam tu lah aku boleh cakap kan. Okay, lepas tu dia buka mata lagi sekali. Dia tengok tau, dekat luar bilik dia ni ada ruang tamu, ada satu sofa. Dekat sofa tu dia ternampak seorang perempuan berkebaya merah lusuh lama, berambut panjang, sedang menangis. Duduk keadaan bersimpuh. Sopan pula tu. Tapi di atas sofa lah. Okay. Dia menangis. Okay, jadi Dian ni, dia, siapa dia ni pun, dia kata kan, dia tak tahu macam mana dia boleh bangun. Dia boleh bangun dan nak pergi ke perempuan tu. Jadi pun dia bangun, dia pergi kat perempuan tu. Masa dia pergi kat perempuan tu, belum sempat dia tanya apa-apa, perempuan tu pandang kat dia dalam keadaan muka dia ni dah tua tau. Pipi dia kata menggelebih. Masa dia kan nangis kan mula. Masa pandang dia terus Okay. Dia senyum dalam mata kau terbeliak. Tu pandang kau, muka dia memang tua. Okay, so si Dian ni terus masa dia dah takut, kau tak, dia terus nak baca kalimah, apa-apa surah dia dah tak boleh.
dia tersekat. Dia hanya boleh istighfar dan baca bismillah tu je. Astagfirullahaladzim, bismillah. Tapi itu pun dia kata susah sangat nak lafazkan. Bismillah. Bila buka mata balik, perempuan tua tadi dah tak ada kat depan dia. Seolah dia buka, dah tak ada. Tapi masa dia tulis sebelah, kat sebelah ni ada satu entiti lain sebenarnya. Ada satu entiti yang kau tahu tak? Okay, dia manusia, tapi kau tutupkan dengan satu kain putih, tapi tak berkaki dan terapung. Bukan bungkus lah. Bukan, dia terapung. Kau tahu macam hantu yang Mak Saleh, aku tak pernah nampak kartun dia tu, yang hanya kain yang terapung. Faham. Yes, macam tu. Jadi masa dia bertoleh, nampak lagi satu, dia terus collapse. Dan bila dia bangun, yang peliknya, dia dekat tilam dia tu tadi. Okay. Jadi dia assume, kenapa aku kat sini? Aku mimpi ke? Faham tak? Aku mimpi ke? Tapi bila dia dah bangun tu kan, aku mimpi ke? Kau tahu tak, dia terus tengok jam. Kau tahu jam masa tu pukul berapa? Pukul 3. Pukul 3 lagi. Okay, kejadian tadi tu bukan pukul 3, maksudnya dah lanjut lah masa. Okay, dah pukul 3. Dia celik. Masa dia bangun, dia cuba duduk, sakit. Kaki dia sakit. Dia kata seolah-olah dia ni dah berjalan dan berlari laju dan jauh sangat, sampai kaki dia ni dah tak bermaya. Bila nak bangun, dia kata sampai ada macam, ya Allah, kenapa kaki aku ni penat sangat lah. Pedih. Dia pun rasa macam dah hilang tenaga. Okay, jadi dia pun cuba nak tidur balik. Tapi masa dia nak cuba tidur balik tu, kau tahu tak, kat sekeliling dia dah start ada satu bunyi yang pelik. Dia. Dekat sekeliling tilam dia, dia kata kau tahu tak, kadang-kadang kita duduk, kita tak nampak apa-apa kat sekeliling kita, tapi kita rasa ada yang teman kita kat sebelah. Dekat sekeliling tilam dia, dia rasa ada yang perhatikan dalam 10 ekor macam tu. Tengah tengok dia tidur. Okay, apa yang dia buat kan, bila dia rasa yang tu, dia selubung dengan selimut. Okay, kau tahu kan, kita kadang-kadang kita punya selimut ni kan jarang-jarang sikit, kan? Boleh nampak-nampak sikit. Dengan bertemankan lampu ruang tamu dan juga lampu tandas yang terbuka tu, kan ada sikit lah cahaya kan. Ada rupa atau bentuk susuk tubuh yang kat luar tu, masa selubung dia nampak tengah bergerak-gerak. Jadi apa dia buat, dia memang selubung je, tak tahu nak kejut atau nak bagi tahu kawan dia macam mana. Dia cuba istighfar, sebab surah lain dia memang dah tak boleh, dia dah tak ingat. Okay, so dia sampailah dia betul-betul tertidur. Dan esoknya dia ceritakan dekat kawan dia bawa pergi ke ustaz, dan ustaz dia kata kat sini memang keras. Sebab itulah ada kisah kenapa floor 4 tak dibuka. Dan sebenarnya bilik yang diorang pilih tu pun hotspot juga. Tapi apakan daya, dia kata sebab dia dah tak ada choice kan, terpaksa ada orang tidur kat situ. Kira bilik yang dia pilih ni di antara yang terpilih lah. Dengan pula kawan dia, dan dia pernah diganggu, tapi kawan dia ni lagi teruk, dah dirasuk sebab memang sebelum ni dia ada sejarah dirasuk dan ada lubang-lubang yang dah terbuka katanya di badannya. So benda tu sebab tu kawan dia ni mudah lagi kena rasuk pada dia. Dia tak pernah lagi lah. Macam tu. Itu kisah kedua. Ada kisah ketiga, tapi kali ni Fiz, aku rasa aku nak lepaskan dulu cerita kat engkau. Okay. Naik cerita dia menarik kan. Cuma aku terbayang, bapak lah ni tanah kubur ke apa. Banyak gila hantu dia siul. Sampai lebih ada 10 aku rasa kalau ada cerita tadi. Ya tu. Kalau aku kat tilam, aku dah tidur, Allah, kau dengar pula keliling-keliling tu dia kan. Entahlah, aku pun tak tahu nak buat apa lah kan. Aku main handphone kot. Tapi memang kawan yang roommate dia yang dia tidur tu tak kena. Dia seorang je dah kena. Dia seorang je kena. Dia kata dalam bilik atau rumah dia tu, dia seorang je kena. Tapi kalau rumah sebelah dia tu kan, tu yang kena rasuk. Faham tak? Bukan kawan bilik dia.
yang kawan rumah sebelah dia tu. Okey. Cerita Musamma 2 cerita dah cerita. Aku pula nak cerita. Dan cerita kali ni adalah berkenaan macam biasa, bungkus. Dan cerita ni disampaikan aku daripada pengirim. Namanya aku panggil Zack Zack ataupun Zakaria. Oi. Kita panggil Zack. Oh, ganas nama. Zack, okay. Okay. So cerita dia cerita pengalaman dia masa dia waktu dia kecil, dalam sekitar 7 atau 8 tahun tak silap aku. Masa tu dan rumah dia pula dekat area Kelang kan, dekat pedalaman yang agak dalam dia cakap dekat area sekitar dia tu masa tu banyak hutan dan kelapa sawit. So jadinya rumah dia, kedudukan rumah dia ni, belah kiri rumah dia tu ada pokok rambutan yang besar. Pokok rambutan Okey, baik. Dan selalunya macam kita yang orang yang duduk kampung ni, selalu kita akan ada bengkel dekat luar. Bukan bengkel lah, maksudnya simpan-simpan barang peralatan macam sabit, mesin semua tu. Store. Bapak dia simpan dekat belakang rumah. Jadinya kalau nak pergi ke belakang rumah ni, dia kena lalu luar lah kan, sebab nak ambil peralatan tu semua. Dan kejadian ini Zeb menceritakan berlaku pada malam Jumaat. Masa tu dalam sekitar pukul 9 atau ke 10 malam. Masa tu pakcik saudara dia datang rumah tau. Pakcik dia datang pakcik saudara dia datang rumah. Minta nak pinjam gergaji dekat ayah dia masa tu. So ayah dia pun cakap lah, ambil lah dekat belakang kan. Jadinya masa tu pula rumah dia ni, keliling rumah ni penuh dengan spotlight bapak dia pasang. So cerah lah sebab keliling hutan. So kenalah pasang lampu-lampu tu untuk kata keselamatan lah. Takutlah orang datang rompak semua kan, tak nampak. Betul. Jadi dia pasang spotlight keliling rumah. Jadinya pakcik dia ni pergilah melalui belah kiri rumah dia untuk menuju ke bengkel belakang ataupun store belakang tu. Si Zack ni, dia dengar tau masa ayah dia berbual pasal gergaji tu. Jadinya si Zack ni macam kipoci lah. Orang kata kipoci, macam nak tahu sangat apa pakcik dia nak ambil barang kat store kan. So si Zack ni dekat ruang tamu dia pula ni ada satu tingkap tau, dekat tingkap. Jadi ni dia pun ngintai lah pakcik dia ni nak tengok dia pergi ambil barang dekat store tu. So dia ingat masa tu pakcik dia lama lagi dekat store tu. Dia tengok pakcik tu dah tak ada, pakcik saudara dia dah tak ada. Maksudnya dia beranggap macam pakcik tu sekejap lah ambil terus belah, tak ada nak sembang-sembang, nak lepak kat store tu, tak, agak macam tu lah. Masa dia pandang pakcik dia tak ada, and then dia pun masa nak mencari pakcik di mana, pakcik dia kiri kanan pandang. Dia ternampak satu pocong dekat atas dahan pokok rambutan tergantung. Dia tergantung, dia bukan diri, bukan duduk, dia macam tergantung macam ni tau. Macam berdiri ataupun terapung. Faham. Okey. Berdiri, bukan terbalik Bukan, berdiri tegak, tapi full muka dia semua tutup. Dia tutup, tak nampak wajah, tak nampak apa masa tu. So Zack masa ni dah tergamam tau. Dekat 1 atau 2 minit juga dia pandang benda tu. Benda tu tergantung tak bergerak. Dia nampak macam bungkus yang terapung macam tu dekat pokok dahan pokok rambutan tu. Dan Zack ni macam takut corak. Dia lari masuk ke dalam bilik. Dia macam tertanya-tanya lah kat diri dia, macam betul ke aku nampak, apa tu ke apa aku nampak kan. Jadi dia nak confirmation sekali lagi kan. Dia confirmation sekali, dia nak juga intai sekali lagi betul tak apa dia nampak itu adalah pocong. Dia buka lansir tingkap kat bilik dia. Yes, memang benda tu ada lagi kat tempat yang sama. Oh, okey. So masa tu Zack macam betul ni nampak ni, inilah pocong ni. Lepas tu Zack macam dia dah muka cuak, dia takut. Dia macam mana, macam kalau kau nampak satu benda, kau macam reaksi macam orang kata terkeluar, macam kau tak tahu nak buat apa dah. And then dekat 2-3 minit juga dia tenung macam terpukau ataupun tergamam, dia pandang benda tu. Dia tutup lansir tu, and then dia baring. Dia menghadapkan benda tu tak ada lah. Sekali lagi Dia tengok dekat tingkap tu, sebabnya dia nak tidur tau. Dia nak cuba tidur, dan dia harap sangat dia tak nak benda tu muncul masa dia tidur. Dia nak confirm sekali lagi. Dan kali ni bila dia buka, pocong tu memang tak ada lah dekat dahan tu.
Dan esoknya lepas dia dah tidur semua, esok dia cerita dekat ayah dia. Ayah dia just biasa orang tua selalu dia akan tak mengiyakan apa budak-budak cakap. So ayah dia just itu mainan kau je tu. So itulah kisah pengalaman dia berkenaan pocong. Dia beritahu tak pukul berapa? Tak ada. Tadi dalam sekitar pukul 9 ke 10 malam. Kalau aku nampak tak ada, aku terfikir nak tengok lagi, nak confirm. Itulah pasal dah lah aku budak. Kan bagi aku kau budak. Lepas tu kau boleh tengok lama. Kalau aku terus tutup lansir, aku dah tidur kat ayah aku dah. Buat apa kau tidur seorang bilik? Ya tu. Ada ke Pis kau dengar beza pocong ni yang ditutup muka dengan yang terbuka? Ada beza ke? Maksudnya ialah ada ke beza sama ada orang yang dihantar ataupun apa-apa? Ada ke? Ada, tapi aku pun tak pasti kepastian sejauh mana sahih benda tu. Tapi mostly yang aku tahu memang orang kata kalau yang dia buka tu orang hantar. Yang tutup tu itu adalah orang kata memang kawasan dia. Faham. Okay lah. Jadi aku pun tak pernah nampak benda ni dan aku harapkan aku tak nampak langsung lah. Tapi untuk budak yang masa tu 9 tahun 9 tahun lah aku rasa. 9 tahun nampak, aku rasa berani juga untuk kalau dia tengok dalam 2-3 minit juga. Kalau macam aku dah ternampak. Tapi betul juga sebab masa aku first time nampak, aku macam tu. Benda apa ni? Jadi aku tengok lama-lama. Aku rasa masa tu aku bodoh juga. Kenapa aku pandang lama? Sebab aku nak confirmation. Sama dengan cerita si Zack ni. Nak confirmation. Aku tengok lah hantu, baru aku tutup. Betul. Sama dengan Zack. Valid lah cerita. Alright, baik. Okay, Bis. Masih cerita aku college di Kuantan Pahang. Cerita Dian. Tadi kita dah dengar pasal Dian dikelilingi nampak nenek tua dan satu entiti yang kita tutup dengan kain putih kan. Tapi kali ni ceritanya bukan terjadi dekat Dian. Cerita ni kali ni kawan sebelah Dian pula yang terkena. Sebelah rumah lah aku cakap Kalau bilik dalam kan, sebelah rumah si Dian ni. Baik, kawan-kawan Dian ni pun dia perangai agak nakal jugalah. Orang cakap baru masuk dalam sesi pengenalan tu mesti ada seorang nak tunjuk power. Nak tunjuk orang kata apa? Gangster lah. Kau paling sini lah kan. Perempuan pun ada perangai itu. Bukan lelaki je kan, ada lah. Jadi aku letaklah satu nama untuk supaya orang kata orang boleh imagine. Kalau sebut kawan-kawan tak sedap pula kan. Aku letak nama Rose. Rose lah. Sempena kita punya moderator pun kan. Lama tak masuk Wis. Tak apa, kita pakai nama Rose lah. Baik, kawan dia ni dekat rumah yang sebelahnya ni, Rose. Dia ada satu malam dia mengganggu kawan-kawannya. Dengan cara mana Wis? Dia pakai telekung. Lepas tu dia tepek bedak sejuk dekat muka. Kau tahu dia buat apa? Dia pergi kat setiap bilik, dia ketuk dan dia nak sergah. Yang tu. Jadi mostly memang apa yang dia buat tu kawan-kawan dia terkejut Dia buat dari floor bawah sekali sampailah ke atas. Rajin nak. Dia punya nak orang kenal dia lah, aku rasa kan. King lah tu kan. Macam tu lah. Jadi masa dekat floor 3 lah, dah floor Dian lah. And masa dekat floor Dian ni ada satu kisah di mana masa dia ketuk tu kan. Dia kata dah ready nak ketuk kan. Masa dia ketuk satu bilik ni, dia pun dah sedia nak ready. Tapi dia Rose ni, dia rasa macam ada orang kat tepi ni. Kacau lah. So dia macam nak tengok kan siapa ni kan. Kau tahu siapa yang dia nampak? Dia nampak diri dia. Dia nampak diri dia yang pakai telekung tu, muka berbedak sejuk, tengah sejujung pandang dia. Jadi si Dahlia ni tercengang lah. Ni kaku yang tu. Kau tahu Dahlia yang lagi satu tu, yang tengah pandang dia senyum tu buat apa? Kejar dia siap. Bodoh. Betul ni. Kejar dia sampai dia ni takut. Lagi masuk bilik. Terus lubung mat. Terus lubung demam 3 hari.
Tapi nak dijadikan cerita lagi bis. Kau tahu tak sebenarnya bila dia kejutkan kawan-kawan dia tu, segar-segar kan, kawan dia terkejut. Kau tahu tak, dikatakan kan bukan sebab dia terkejut tengok Dahlia tu, sebab diorang ni dah kata, sebenarnya dah kata dah kenal lah PL Dahlia ni kan. Kau tahu kenapa dia terkejut? Dia nampak Dahlia yang dua tu kat belakang dia. Tu buka pintu nampak Dahlia ni kan. Dia tak terkejut sini, dia terkejut yang belakang tu. Siapa sial? Tu sial. Siapa sial? Ini ni macam bodoh cerita plot twist ya. Dia kata patut yang lain terkejut beruk, sebab dia nampak dua orang yang sama tengah kejutkan dia. And last kali memang Dahlia pula yang kena kejar. Gila kan. Dan bila pada kes tu ada yang kena rasuk 3 orang macam tu, dan dibawa ke surau tempat kolej dia belajar ni. Jadi surau kolej dia belajar ni beratapkan zinc. Jadi zinc ni kau faham lah, kalau hujan pun bunyi dia boleh tahan macam perang kan. Tapi kali ni bukan hujan. Masa sesi merawat kawan-kawan dia tu, dia bawa ke surau. Masa sesi merawat dia tu, kat atas bumbung tu dengar orang boleh lari, dengar batu dibaling-baling, and macam-macam lagi. Sampai semua pun cuak. Budak-budak, ustaz-ustaz pandang macam tu. Jadi akhir sekali dapat dirawat. Setelah panggil 2-3 ustaz kan dengan orang luar, alhamdulillah dapat dirawat. Sebenarnya ustaz dekat tempat diorang belajar ni dah pernah ingatkan masa diorang masuk kolej tu. Kalau dah malam, kalau awak nampak kawan awak berkeliaran kat luar, tolong jangan tegur dia. Sebab dekat tempat tu sangat famous, benda tu menyerupai kawan dia atau diri dia. Benda tu. Sebab itulah ustaz dia kata jangan tegur. Aku tak ingat pukul berapa, tapi malam lah. Kalau start pukul ni sekian, kalau nampak kamu berkeliaran, jangan tegur. Sebab yang kes pasal floor yang keempat, kenapa orang tak duduk, yang tu tak diberitahu sehingga kini. Itulah cerita daripada Dian. Kau mesti tak move on. Kau tengah sonok kena orang nak. Selalu aku dengar, kalau kita kacau orang, kita kena kacau balik dengan hantu yang betul lah. Ini memang hantu betul. Tapi kau punya kembar. Itu apa pasal? Man, siap dah ni. Nasib baik dia tak. Jangan. Orang kacau dia ni, nak kacau lah. Kalau tak Aku rasa aku tersilap sebut nama tadi bis. Tersebut nama yang sebenar lah. Aku rasa tersebut Dahlia tadi Dahlia minta maaf lah. Aduh kantoi tu. So minta maaf Dian tersebut nama betul tu. Tak apa lah, orang pun bukan kenal pun awak siapa. Tapi faham cerita Okay, faham cerita. So minta maaf, kau jangan nak cakap tukar-tukar nama. Aku rembat kau ni. Okay, sebab aku dah terbaca yang sebenar. Jadi aku otak yelah. Sekarang ni pun dah pukul apa bis? 27. Yang bukan-bukan masa kan. Okay, tak apa lah, asalkan cerita faham. Baik. 3 cerita yang kau bawakan tadi, aku tetap yang menarik yang last tadi lah. Last tadi tu, dia tetap itu paling OP lah. Paling OP betul lah. Itu paling OP. Dia lah. Aku yelah, macam mana masa perasan. Aku pun ada ada perangai nakal. Aku suka kacau orang juga kan. Tapi ini kau jadi hantu, tapi kau jumpa kembang kau, dia pula prank kau. Meninggal. Dia panggil double kill lah itu. Kau dah ada yang kau. Dan aku lagi boleh rasa bila orang buka pintu nampak 2 Rokia. Itu lagi gempak aja. Kau buka pintu, no Rokia. Ada 2 Rokia kan. Itu lagi aku seram. Okay. Naik cerita ni. Okay guys, 4 cerita yang telah disampaikan malam ini. Cerita ni semua adalah daripada, bukanlah, orang kata viewer kita sendirilah yang cerita kat kepada kita orang. Dan kita orang bercerita balik kepada anda semua. Itulah macam mana kita orang sampaikan. Itulah cerita yang dicerita kepada kami. Jangan kau tanya, abang ada lagi tak? Tak, itu je lah. So panjang je. Itulah juga cerita yang disampaikan. So kepada korang juga, kalau berminat nak cerita atau projek tetamu, korang just DM je kami. InsyaAllah kami akan pilih ikut kesesuaian lah. Okay. Kita tapis lah untuk kualiti.
Okay, terima kasih kepada yang menonton dari awal hingga habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.